أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ومباركة وتحية من عند الله. السلام الله عليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tadabbur pada surah At-Taubah ayat 40. InsyaAllah kita akan baca ayat 40 tu pada muka surat 193, juzuk ke-10, surah ke-9. Satu ayat insyaAllah. Baiklah, kita mulai dengan membaca Umul Kitab Ayatuhal Jamaah. Sanabda wa sanaftah hazihi al-halqah bi qira'at Umul Kitab. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita baca, Ustaz baca dan kita ikut insyaAllah pada ayat 40 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن Inna Allaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, melainkan akan ditolong dan dibantunya kamu, maka sesungguhnya telah ditolong dan dibantunya akan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala keduanya telah dikeluarkan oleh orang-orang kafir dalam hal keadaan dua-dua, dan tatkala keduanya berada di dalam gua, dan tatkala dia yakni Rasulullah SAW berkata kepada penemannya Sayyidina Abu Bakar, jangan bimbang, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Maka Allah SWT turunkan ke atas mereka sakinah, ketenangan, dan dibantu kepada mereka tentera yang mereka tidak lihat, dan dijadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah hina, dan dijadikan kalimat Allah itu tinggi, dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dan bijaksini. Surah Taubah, surah ke-9 juzuk ke-10 ayat ke-40. Fadilatul Imam Tuan Bilal Nazir dan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, hadirin dan hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk datin, hadirin dan hadirat, saudaraku saudariku fil imani wal aqidah. InsyaAllah pada pagi ini kita nak tadabbur suatu ayat yang unik, dan ayat ini sebenarnya hampir dan dekat kepada kita, dan sering asatizah menyebutkannya dalam penghujahan pada sambutan Hijratul Rasul, antaranya lah awal Muharram. Dan inilah di antara ayat Quran yang turun di dalam gua selain surah ataupun ayat yang pertama turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang kedua turun di dalam gua. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ayat ini adalah ada mengandungi ayat-ayat conversation, al-hiwar bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahib hijrah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dalam ayat ini antara tadabbur yang kita nak ambil, yang pertama, bahawa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala itu fakta. Pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala itu nyata, hadasa fi'lan. Dan disebutkan dalam ayat Quran, dan kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quran, al-ibratu la bi khususi as-sabab. Ibrah itu bukan kerana sebabnya nuzulnya ayat ni, tetapi dengan lafaznya yang umum. Dan apa yang berlaku kepada Nabi SAW akan berlaku juga kepada saya, tuan dan puan, datuk dan datin, sidang jemaah sekalian. Dengan syarat. Apa yang sedang kita buat, apa yang sedang kita kerjakan ini ialah membantu, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang kita buat ini ialah kerja yang diperintah, yang disuruh oleh Allah, yang kita tinggalkan, yang kita taksir, tak embuh, tak buat tu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, berhak ke atas kita mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tuan sedang jemaah. Dalam ayat yang lain Allah sebut walillahi junudus samawati wal ard.
Allah beritahu, bagi aku tenteraku di langit dan di bumi. Jadi surah Al-Fatihah yang kita baca pada rakaat pertama, rakaat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji dan pujian hanya senya untuk Allah, Rabbul Alamin, penguasa, pentadbir, yang memiliki dalam ilmunya, dalam penguasaannya, dalam pemerintahannya, Al-Alamin. Dalam tafsir sebut Al-Alamin ini bermakna huwa ma siwallah, selain daripada Allah itu adalah alam. Ada tafsir sebut bahawa bilangan alam ni sedang jemaah 11,000. Ya ke Ustaz? 11,000. Tuan-tuan sedang jemaah, saya tauziahkan sedang jemaah sekalian yang hadir ini satu kertas A4 putih satu. Depan kosong, belakang kosong. Ni kita buat trik, tapi tak buatlah contoh-contoh macam orang buat motivasi kan. Dan ada pensel 2B. Dan diberikan masa 5 minit. Tuan-tuan bayang 5 minit nak tulis apa Ustaz? Tulis nama alam yang kita tahu. Muka serat depan kosong, muka serat belakang kosong. Sila nak tulis Jawi ke Rumi ke Arab ke, silakan tulis daripada atas ke bawah. Alam jin, apa lagi tu alam? Alam malakut, alam dunia. Ingat lagi alam ruh, alam barzah, alam akhirat, alam apa lagi? Bonam. Ulama sebut ada 11,000 alam. Tolaklah Syah Alam, Setia Alam, Puncak Alam tak masuk dalam tuan. Sebab tu tuan-tuan, Allah ni kalau kita follow pada Allah SWT, tuan-tuan, Allah declare tenteraku, angin tentera Allah, binatang tentera Allah, liar ataupun virus dalam komputer tentera Allah, air tentera Allah. Allahu Akbar. Sebab tu dalam peristiwa hijrah kita nak sebutkan tuan, dalam ayat ini ulama menyebutkan sebenarnya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa yang sedang berlaku di luar sana. Tengok ayat tu kan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sayyidina Abu Bakar yang tadi dah masuk mula-mula dalam gua, dah cek mana lubang, mana tempat-tempat yang kemungkinan keluar binatang-binatang berbisa dan seumpamanya, ditutup, ajak Nabi masuk. Nabi penat dalam permusafiran, Nabi rehat di ribanya. Sayyidina Abu Bakar dah rehat kan, masing-masing tertidur. Tiba-tiba ada benda yang dekat kaki Sayyidina Abu Bakar tu, tutup lubang tu, ada benda macam nak keluar. Kemudian dia patuk, binatang berbisa tu patuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia menahan, takut mengganggu Rasulullah yang sedang tidur. Akhirnya sakit, keluar air mata, kena muka wajah Nabi SAW yang mulia. Terkejut Nabi SAW, disebut sirah sebut, "Madzabika ya Abu Bakar?" Apa kena dengan kamu wahai Rasulullah? Kaki aku kena sengat. Dalam cerita ni macam mana Rasulullah SAW meludah dengan meruqyah, kemudian sembuh kaki Sayyidina Abu Bakar. Tak lama kemudian mendengar suara-suara orang di luar gua. Kan? Confirm dah tu suara Abu Lahab and the gang. Kan? Alamak, dalam hadis sebut, wahai Rasulullah, kalau mereka melihat daripada bawah kaki mereka, la abasarana, confirm mereka dapat tengok kita. Maknanya gua besar mana pun. Tuan sidang jemaah mati Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah rakamkan dalam Al-Quran buat kita umat akhir zaman, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, jangan kamu bimbang, Allah bersama-sama dengan kita. Ma'iyatullah. Kan? Dalam hadis sebut, apakah kamu menyangka bahawa kita berdua dalam gua yang sempit ni, kita berdua, Allahu salisuhuma, yang ketiga bersama kita, menyertai kita adalah Allah. Batu hari ini, Allahu Akbar, kita umat Islam hari ini ditekan kiri kanan atas bawah. Kita duduk dalam batang kuasa masjid, kita duduk dalam jawatan penduduk, kita duduk dalam jamaah Islam, kita buat keputusan berdasarkan isyarat daripada mesyuarat daripada ulama, kita buat ditekan, insya-Allah Allah SWT akan tolong dan bantu, dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Tiba-tiba apa yang berlaku di luar, kan Allah sebut dalam Quran ni, bijunu wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah SWT kuatkan, bantu mereka dengan tentera-tentera, bijunud, jundun satu tentera, jundani dua tentera, junud apa tuan-tuan?
Tentera-tentera, kalimat jamak, tentera-tentera yang mereka tidak lihat. Nabi tak tahu, Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa yang sedang berlaku di luar. Ada angkabut yang sedang buat sarang. Ditambahkan lagi tuan, depan gua tu ada apa tuan-tuan? Ada 2 ekor merpati putih yang sedang bersarang, yang sedang bertelur, duduk elok depan tu tuan-tuan. Ngikut budaya orang Arab di padang pasir tuan-tuan, mustahil. Burung ni tuan-tuan, saya pernah tengok dalam satu rancangan haiwan dalam televisyen tuan-tuan, dalam Astro. Burung merpati putih di padang pasir ni, kalau kita datang mengancam dia, dia akan serang kita dan dia akan patuk kita, dia akan bagi kita cedera parah, boleh membawa kepada kematian. Maka Abu Jahal and the gang ni tengok nak naik, ikut jejak memang habis dekat arah gua lah. Naik, ada burung merpati, ada pula labah-labah. Ada satu riwayat mengatakan ada satu pohon yang besar tumbuh, tapi ni riwayat Israiliyat lah, tumbuh di hadapan pintu gua. Maknanya mustahil di dalam itu ada orang. Ni kerja Allah SWT. Sebab kerja yang sedang dibuatkan oleh Rasulullah SAW dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah kerja perintah, melaksanakan perintah Allah, hijrah Rasulullah SAW. Kalau sebab tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah, hiwar ni sesuai. Kita dalam kehidupan suami isteri ni, ialah dalam kehidupan ni mari masalah, mari badai, kan? Ada permasalahan, suami ingatkan isteri, innallaha ma'ana. Tak apa yang innallaha ma'ana. Ada masalah, tengok suami goyah, isteri yang diberikan, yang jadi penaman, ingatkan kepada suami, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan risau, Allah bersama-sama dengan kita. Jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa pondok, kita jadi pengurusi, kita jadi nazir, kita mesyuarat, ada masalah, kita sedang mengimarahkan rumah Allah, kita sedang melaksanakan kerja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita tenangkan AJK kita, innallaha ma'ana. Ma'iyatullah, perasaan dan jiwa merasai bahawa Allah menyertai kita, kena ada pada orang-orang mukmin di sepanjang zaman sampai kita mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebelum tu lagi tuan, kisah yang masyhur Suraqah bin Malik bin sebut Ju'thumin, kan? Datang nak dapat 100 ekor unta merah yang ditawarkan Abu Lahab. Siapa dapat tangkap Sayyidina Abu Bakar dan Nabi SAW, hayyan wa maitan, hidup ataupun mati. Tuan-tuan, paling kurang lah harga ekor unta tuan-tuan. Berapa tuan dulu di Seksyen 16 orang panggil satu masjid tu masjid apa? Masjid unta. Sebab sekali korban unta kan. Lekat lah. Sekarang ni tak ada dah kan dulu. 7,000, 8,000 lah tuan. Kalau 100 sekali tuan. 8,000 kali 100. 800,000 tuan. Zaman tu. Siapa tak nak? Dia nak kejar, dia nampak dah. Confirm ni Muhammad dengan ni Sayyidina Abu Bakar. Confirm kan. Dikejar daripada belakang. Tapi dia dah nampak dah ada awan panas ni, awan tu ikut mendung ni. Dia pun pelik. Faham pula awan ni. Dia dah rasa lain macam. Tapi kerana hubud dunia, cintakan dunia, dia kejar. Kejaran kali yang pertama jatuh. Tak dekat dah. Kejaran kali yang kedua hampir dengan Nabi SAW. Masa tu Sayyidina Abu Bakar dia minta Nabi SAW pergi depan, dia duduk belakang. Jatuh lagi. Kali ketiga dalam kitab Raudatul Unuf, kitab sirah menyebutkan bahawa Allah perintahkan bumi membukakan permukaannya, menangkap kaki kuda dan tidak akan bangun-bangun lagi. Suraqah dah rasa lain macam, ini bukan sebarangan orang ni. Minta ampun, minta maaf, tak nak ganggu lagi. Apa kata Nabi SAW kepada Suraqah? Ni saat-saat genting ni, nak tangkap hidup ataupun mati. Apa kata dia? Akan aku hadiahkan kamu mahkota Maharaja Kisra yang sedang memerintah di Parsi. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan ni, ketika orang Islam ni pemimpin nombor 1 nak kena kejar, nak bunuh ni. Nak cerita Nabi kepada kita dalam sirah ni bahawa orang Islam ni kena al-mustaqbali hazaddin. Masa depan adalah untuk agama Allah SWT. Kena clear vision kita masa depan untuk agama Allah SWT. Abu Bakar naik bulu roma. Nabi Parsi dengan Rom ketika itu macam Amerika dengan Rusia lah dululah, kuasa besar. Tiba-tiba nak bagi mahkota tu. Ni apa cerita? Maknanya Allahu Akbar. Dan hadasa fi'lan, berlaku benar
masa zaman pemerintahan Sayyidina Umar buka Parsi. Kan ketika itu Allah memang panjangkan umur Surakah masuk Islam. Kemudian dihadiahkan mahkota Maharaja Kisra ini kepada Surakah bin Malik melaksanakan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, orang Islam ni tuan, dia kena al-mustaqbal li hazaddin, kena yakin dan percaya kepada bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya nak sebutkan tadi tuan-tuan, bahawa perasaan ma'iyatullah, kita kena rasa menyertai Allah SWT, kita menyatu bersama kita dengan Allah SWT. Yang kedua ialah poinnya tuan-tuan, kita pastikan buat kerja-kerja yang Allah SWT perintah. Kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Allahu Akbar. Semalam tuan-tuan ada satu kematian di kawasan kejiranan saya, di kawasan Dengkil. Allahu Akbar. Kena rasa sakit di dada, naik motor pergi Hospital Putrajaya petang. Petang tu ada majlis tahlil fidak, bacaan 70,000 untuk sekalian arwah di kawasan kejiranan. Dia pergi sakit jantung. Pukul 2 pagi dikenakan pukul 12 malam. Pukul 2 pagi diminta izin nurse ni buka untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Dia memang orang tahajud. Masuk dalam grup kejiranan 2.13 pagi. Dia beritahu, ampun maaf tak dapat bersama-sama majlis siang tadi, ada kesalahan. Lepas habis tahajud, duduk tuan-tuan dalam pukul 4, duduk atas katil tuan-tuan. Pukul 5 habis nyawa dah. Jiran dia dengar ada bunyi macam 2 kali suara deruh sikit, kemudian panggilnya meninggal dah. Subhanallah, meninggal dalam keadaan tahajud. Orang-orang yang hidupnya suka menolong para ulama, khidmat kepada tuan-tuan guru, orang yang banyak menolong dan membantu orang lain, tuan-tuan, hidupnya Allah SWT pilih dia. Allah SWT pilih dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, ayat ini kita nak ambil tuan, kita pastikan kita ni, alah ustaz dah sebut ni, saya bukan AJK lah ustaz. Tak apa tuan-tuan, kita tak AJK pun kita bantu AJK kecil. Tak ada AJK pun tuan-tuan, antara tuan-tuan datang ni pun terima kasih lah datang ke masjid ni. Saya pernah sebut ke satu tempat yang tak beramai orang subuh, kalau boleh saya nak bagi bunga ros setiap seorang ni. Ni banyak sangat orang tu, tak cukup bajet saya tuan. Bagi. Kalau jawatan kuasa ada bajet tuan-tuan hargai. Inilah jemaah. Berpalah sangat tuan, kita hargai jemaah. Dan jemaah pun rasa menghargai masjid yang selesa, dan kita pun infak lagi. Kerana inilah yang menjadi bukti, saksi bisu di hadapan Allah bahawa kita antara warajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, lelaki yang hati-hatinya tergantung-gantung di masjid, menjadi sebab antara 7 golongan kita dipayung oleh Allah SWT pada hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan, Allah SWT sebut dalam ayat ni, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maka Allah SWT turun ke atasnya ketenangan. Tuan-tuan, ketenangan ni bukan boleh dijual beli, bukan dibeli dengan dunia, dengan wang ringgit, dengan kereta, dengan dunia, dengan wanita, dengan pangkat. Ketenangan ini as-sakinah bila mana kita ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Apa dia tu ustaz? Takwa lah. Khatib yakhtub alal mimbar, di setiap hari Jumaat yang mengingatkan khutbah pertama takwa, khutbah kedua takwa, khutbah gerhana bulan gerhana matahari takwa, khutbah hari raya Idul Adha, Idul Fitri takwa semua. Puasa la'allakum tattaqun, solat takwa, semua ibadat takwa. Sebab takwa al-imtithal li awamirillah, ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka menambah tentang takwa ni tuan. Maksudnya tuan, al-imtithal li awam, ikut perintah Allah ma'a istish'ar li azamatillah. Kita buat perintah Allah dengan merasa kemuliaan dan keagungan Allah. Contoh, tuan-tuan ni hadir dalam kuliah ilmu hari ni, mengimarahkan rumah Allah, apa yang tuan-tuan rasa? Tuan-tuan rasa apa? Rasa biasalah ustaz, saya memang dah sampai pencin saya datang masjid. Dia tak boleh begitu. Kita datang ni kita rasa ada ruh. Saya datang jauh daripada Dengkil tuan-tuan. Ada kata ustaz jauh.
Saya tak ada masalah jauh tuan-tuan. Saya tahu besok lusa saya akan mati. Inilah seronok keluar pagi-pagi pukul 5 tuan-tuan. Langit dan bumi, ya Allah jadikanlah saksi, wahai Allah. Ya Allah jadikanlah saksi. Setiap daerah saya lalu, subhanallah, saya lalu kawasan masjid, subhanallah. Keluar tadi pun 2 kawasan kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Teringat sahabat yang meninggal semalam, ya Allah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, tidak ada masalah. Kehidupan ini memang nak laksanakan perintah. Kita rasa kebesaran dan keagungan daripada Allah. Yang kedua, dalam melakukan dosa dan maksiat, kita rasa takut dan daripada murka Allah SWT. Kita tak nak buat dosa pasal memanglah orang tua saya ustaz memang tak ajar saya mencuri. Saya memang tak mencuri ustaz. Tak, kita tak mencuri kerana takut azab Allah SWT. Teringat hukum potong tangan, teringat di akhirat. Kita tak ambil rasuah pasal apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi, yang terima masuk api neraka. Kita tak nak ambil rasuah. Kita tak nak melakukan dosa sebab apa? Azab, bukan pasal PN kita, bukan. Maka itu maksud takwa kepada Allah SWT. Kita buat perintah Allah kerana li'azamatillah, kerana keagungan dan kebesaran Allah SWT. Kita meninggalkan larangan tegahan agama Allah dengan kita masukkan rasa takut dan gerun kepada iqab daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan, pada ayat seterusnya, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang duduk dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, akhirnya orang yang menentang, orang yang mencaci, orang yang menghina, tuan-tuan, mereka akan duduk di bawah, sufla. Wa kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah yang diperjuangkan oleh Nabi dan seluruh pejuang-pejuang Islam sepanjang zaman, setiap kurun, sampailah berlakunya hari kiamat, menjadi tinggi. Sebab tuan-tuan, ada beberapa pesanan hadis-hadis yang berkaitan tentang gaya hidup di akhir zaman kita kena hayati. Ada satu buku Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam Al-Banjari, tuan-tuan maklum, 40 hadis-hadis akhir zaman. Oh, ni hadis ni kena batang hidung saya, batang hidung kita semua tuan-tuan. Hadis-hadis ni kita kena hayati. Antaranya hadis tuan-tuan, alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Ke atas kamu dengan jamaah Islam, campur ramai orang berdakwah, wal masjid, makarnya, markas kita ialah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal rumah Allah Subhanahu wa taala. Kadang wallahu alam saya muhasabah tuan. Kita ni insya-Allah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat is okay. Dah kenapa ustaz? Sabtu Ahad ni jemputan ustaz. Kan? Dia jemputan tu bila? Ni masa zuhur tu yang kronik. Zuhur dengan hari Sabtu dengan Ahad. Sana walimah sana. Sekarang ni kurang sikitlah SOP ikut berapa orang je. Dia yang dulu sebelum PKP kan. Kadang sembahyang zuhur pun dah kalang kabut. Termasuk kita yang memang sentiasa mulazamah. Kalau kita insya-Allah tuan-tuan, kita dah plan dah. Oh ni orang ni kahwin insya-Allah kahwin belah mana nilai. Zuhur kita dah plan dah dekat mana, masjid mana, kat mana dapat berjemaah. Kita dah plan dah mesti nak berjemaah. Kita dah plan dah macam mana pun mesti nak berjemaah. Masa tu on sampai boleh berjemaah. Kita dapat jaga hubungan kita dengan Allah. Hari Ahad pun begitu. Bukan sekadar Isnin sampai Jumaat kita boleh jaga. Hari Sabtu dengan Ahad dengan alasan jam lah, alasan tak boleh tuan-tuan. Wal kita the next level, kita ni golongan muqarrabin, orang yang dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupkan wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana dan bijak sini. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, kita tuan dhaif, kita lemah. Yang lemah bila mana bersandar, bila mana berpaut kepada yang kuat, dia akan menjadi kuat dan gagah. Maka tuan-tuan, selalulah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam kehidupan kita, dalam takdir kita Al-Hakim, maha bijaksana dan bijak sini. Maha bijaksana. Kita berdoa minta kepada Allah pagi dan petang tuan-tuan. Doa kita rasa macam tak diterima, sebenarnya diterima, makbul. Ud'uni astajib lakum, Ghafir ayat 60. Mintalah kamu kepada aku, berdoalah kamu kepada aku akan istijab. Kerja kita, kerja saya, kerja sidang jemaah, kerja kita berdoa, memohon. Lepas solat berdoa, lepas kuliah ini berdoa, lepas berzikir berdoa, lepas baca Quran berdoa, naik kenderaan berdoa, naik kenderaan tempat yang tinggi ada doa yang khusus, naik kenderaan ketika menurun daripada bukit ada doa yang khusus, ketika hujan ada doa.
Baru ni ada satu buku menerangkan ketika hujan ada 4 doa yang bersih yang unik. Kita biasa doa ni masa-masa mula-mulanya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ada lagi 3 doa yang kita kena baca. Sebab doa ni tuan dalam kehidupan seorang mukmin, doa ketika hujan ni adalah syiar dan perlambangan rezeki. Dan kita kena beradab dengan rezeki yang Allah SWT turun. Bila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika hujan makin lebat, ada doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ketika hujan bersambung dengan petir guruh, ada doanya khusus, baca surah Ar-Ra'du. Ada, kemudian bila mana hujan dan berhenti, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Semua ni hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nak cerita kita beradab dan doa dan minta kepada Allah, astajib lakum. Kerja Allah SWT istijab dan perkenankan doa kita. Sama ada kita minta Allah bagi. Yang pertama, Al-Hakim, Maha bijaksana yang bijaksana. Allah SWT bagi tunda di dunia dan akhirat, ataupun Allah SWT tukarkan takdir kita yang buruk kepada yang lebih baik. Allah SWT bagi kepada kita doa itu kepada apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita minta. Ada orang minta, ustaz saya minta kaya pagi petang, tak kaya-kaya pun. Mungkin kalau kita jadi kaya tuan-tuan, kita lupa jalan pergi masjid takwa. Mungkin kita bila kita senang lupa, kita sederhana saja. Allah SWT bagi tak lain, mungkin bagi pada anak kita, Allah SWT simpan pada hari akhirat, Allah SWT tukar kepada ketentuan yang lebih baik. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah tuan-tuan, tadabbur ayat 40 surah Taubah ini. Maka kesimpulannya, marilah kita pastikan kita ini tuan-tuan atas torik kehidupan yang benarlah tuan. Kita mari masjid surah ni berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku pembudayaan jemaah di sini subuh ni dan solat yang sampai aku mati, wahai Allah. Dan kalau boleh kita nak, baru ni dengar pula ada orang meninggal ketika solat, ketika sujud, kita nak kita pun begitu. Saya dulu sebelum belajar dulu, zaman dulu tuan, zaman handphone tak ada ni, ada beg dompet. Saya ingat ada satu abang terpanggil. Dia panggil, dek tengok ni kan. Rupanya dikumpul zaman-zaman apa Chechnya dulu kan, orang meninggal muka mati senyum kan, dipotong, disimpan kat beg dompet dia. Lagi orang meninggal mana zaman-zaman memali semua tunjuk kan. Dah kenapa bang? Doakan saya nak meninggal macam ni. Dia suka tengok muka orang-orang meninggal yang mati senyum tu. Senyum yang bukan boleh buat-buat, sebab Allah dah bukakan hijab. Dia nampak bidadari memanggil-manggil. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang sedang menanti mereka senyum. Allahu Akbar. Hari ni tuan-tuan carilah gambar-gambar tuan, jadilah masuk profil dalam handphone kita ni. Mudah tengok, ya Allah, aku nak mati husnul khatimah. Ya Allah, aku nak mati dalam keadaan kematian yang baik, insya-Allah. Jadi sekarang itulah tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang benar, yang sahih daripada Allah, yang dhaif, yang kurang daripada diri saya. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una asana. Ya Allah, Engkau golongkan kami, masukkan kami sekalian yang hadir bersama-sama kami dalam majlis ini daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan di sini juga kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan berkeluarga, individu berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kami sedar kami dah tak lama atas muka bumi ini, wahai Allah. Rumah kata pergi, kubur memanggil-manggil mari. Saat datangnya kematian, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Matikan kami ya Allah, akhirilah kehidupan kami ya Allah bi husnil khatimah, dengan kematian yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan wahai Allah, jangan kau matikan kami dengan namanya kematian yang buruk. Allahumma idfa' warfa'anna al-ghala wal waba' wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib ma zahara minha wa ma batan, wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Allahumma hdi auladana, Allahumma hdi azwajana, Allahumma hdi ahlana wa jama'atana bil iman wal islam wal akhlaq wal adab, fa innahum la ya'lamun wa innahum yajhalun fa innahum la ya'rifun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kabbarallahu minna minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa musalihat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.